Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua 2A. Okay. So pada hari ini Madam telah pun siap marking kamu punya midterm test. So pada Madam okay, cuma ada beberapa pelajar yang orang kata ada silap lah. Okay, so pada yang markah tinggi tu, okay, Madam akan bagi markah yang tinggi kepada pelajar yang menjawab panjang. Okay, ni biasanya ada yang dapat full marks ya. Soalan jawapan dia panjang, and then dia banyak menggunakan ayat dan elaboration sendiri, contoh sendiri yang masih menepati. Maknanya orang kata memang menepati, cumanya orang kata dia boleh fikir, relate dengan yang lain. So Madam akan bagi markah yang tinggi lah. Kepada yang macam orang kata dia jawab tak salah, tapi 90% daripada yang jawapan dia tu sebiji dia ambil dalam modul Madam, memang Madam bagi 2.5, 3 je. Walaupun tidak salah, tetapi jawapan tu Madam rasa macam tak ada effort, macam ambil dalam buku, letak je. Okay, so Madam rasa kenalah kerat-kerat sikit markah. Tapi pada yang boleh fikir lebih daripada yang Madam dah letak dalam buku, dia boleh relate, insyaAllah Madam akan bagi jawab markah yang banyak. So it depends on your orang kata how you think out of box. Seperti mana Madam dah cakap, Madam bagi kamu tepung. So dengan harapan kamu akan buat kek, kamu akan buat jemput. Maknanya something different tapi better. Faham tak apa yang Madam maksudkan? Okay. So Madam harap nanti ini final, ini midterm test. So Madam ada lagi masa nak tegur. Kalau final test, itulah markahnya. Okay, so kamu punya kamu punya book review pun dah ada markah, tapi tak boleh nak reveal lagi sebab pemenang akan diumumkan dalam masa lebih kurang seminggu ataupun 8 hari lagi. Pemenang akan diumumkan sebab kan Madam dah cakap kan juri ada kan. So dalam masa 8 hari ni pemenang ada, dan daripada markah yang juri-juri tu semua, juri-juri profesional tu beri, yang tu lah yang Madam akan letak dalam carry mark kamu semua. Okay. So pada sesiapa yang ada yang tak dan hantar 1-2 orang, Madam akan tengok semula, tetap bagi markah tapi sudah tentulah banyak yang Madam kerat lah. Okay. So itu 5%. Berapa persen? 10%. Lepas tu test 10%. Okay, so hari ini Madam nak bercakap pasal assignment. Okay. So seperti mana yang tahu, mana duduk main kat sini, duduk sana. Okay, seperti mana yang kamu semua tahu, presentation adalah orang kata penyelamat lah untuk kamu. Kenapa, Madam? Sebab dianya 30%. So, kamu cuma ada beberapa lagi. Okay, 2 lagi task yang kamu boleh complete. Tapi task ini orang kata 30%. Okay. Okay, so nampak tak yang Madam paparkan slide ni, assignments, presentation and report? Nampak tak? Nampak, Madam. Alright, alhamdulillah. Okay, so yang midterm test tu, okay, Madam tanda awal-awal supaya kamu masih ingat apa yang kamu buat. So bila kamu tengok tu, kamu improve. Tapi pada yang markah 20 ke atas tu, jangan terlalu selesa. Sebab apa? Sebab soalan final test definitely dia agak berbeza, sebab bagi mereka nanti kamu main tiru je dalam buku. So soalan Madam buat tu semua soalan yang sangat direct dan sangat orang kata semua benda dalam buku. Sebab tu Madam nak tengok pula kamu punya elaboration lebih daripada final, lebih daripada dalam buku. Tapi untuk final test dia akan pusing sikit soalan, dia nak suruh kamu jawab lebih luar daripada kotak. Okay, sebab biasalah soalan ODL. So Madam harap pada yang markah belas-belas ataupun agak bawah
Belas-belas tu macam bagi madam bawah 18 tu kena improve lah, kena tengok macam mana. Jangan semata-mata ambil dalam nota madam, kena fikir lebih daripada tu kan. So pada yang markah banyak 20 ke atas, 24, 23, 25 even pun jangan berasa selesa kerana soalan final test pula dia akan twist sikit. Dia nak jawapan. Contohnya how you show legitimacy. How you show legitimacy. Macam benda tu tak belajar. So kamu kena gali-gali kena cari jawapan. Dia soalan K baik. Okay. So tak apalah, yang tu dah berakhir. 20% dah berakhir. So seperti mana yang Media selalu cakap, carry mark semua 50%. So kamu semua ada chance untuk dapat A PAD 120. Okay. Tapi ada juga chance untuk fail PAD 120. So hari ini Media nak bercerita pasal assignment. Seperti mana yang kamu semua tahu, assignment adalah 30% daripada total carry mark kita. So presentation 15% dan report 15%. Hey, ni nak marah ni. Kita makan lah. Sekejap luar lah. Tengah kelas ni. Okay, sorry banyak gangguan. Tentulah kalau duduk rumah. Okay, so presentation 15%, report 15%. So kamu masih lagi ada chance untuk dapat carry mark 40 lebih ke atas. Okay, dengan buat assignment elok-elok. Okay, seperti yang mana yang Madam dah beri, okay, dan Madam dah tukar soalan assignment. Ini adalah soalan assignment kita, iaitu ada banyak soalan dan Madam percaya semua dah pilih kan soalan assignment masing-masing, betul tak? Semua dah pilih kan? Alhamdulillah. So Madam tak nak lah. Okay, dalam stage macam ni jangan dah tukar-tukar soalan assignment. Kita dah minggu ke-10, nak ambil minggu ke-10 dan bila Madam cakap kita akan start present, minggu ke-12. So 10, 11, kamu masih lagi rehat minggu depan. Minggu satu lagi, minggu 12, 13, 12, 13. So, Madam expect dalam masa 2 jam ada 4 presentation. Alright. So, kena dah. Okay, bincang-bincang dengan kawan-kawan. Nak masukkan apa. Okay, ini adalah soalan assignment. So, tak nak tukar-tukar dah Alright. So, ini soalan dia. Okay, pastikan chapter mana. Tak pasti. Tapi dia rasa banyak dah draft-draft assignment yang dibuat. So, by right, masa ni orang kata content tu semua dah ada dah. Okay, kita dah buat draft assignment, Madam dah tengok apa semua. Okay, ada banyak juga soalan yang cakap macam, Madam ni boleh ke saya masukkan ni? Okay, jangan masukkan benda yang tidak ada, tak ditanya. Just kamu, itu kadang-kadang kesilapan pelajar bila dia masukkan benda yang tak ditanya. Markah tu tidak ada untuk tu. Kamu kena jawab soalan, benda yang ditanya, tetapi kamu jawab dan mendalam. Itu yang penting, tak guna kita nak elaborate panjang-panjang benda yang tak ada kaitan. Kalau benda yang sepatutnya menjadi content kita tu kita tak jawab, kita tak hurai yang tu. Contohnya kan, kalau Madam minta one way to safeguard sovereignty. Okay, ada pelajar yang jawab sampai 2-3. Buat apa? Yang Madam nak satu tetapi mendalam, kamu kupas tentang tu. Macam juga assignment. Kalau Madam tanya pasal scopes of political science, janganlah duk jawab fields of political science. Walaupun benda tu macam tak apalah, Madam kita orang nak tambah-tambah sikit. Boleh nak tambah tapi tak padan dengan usaha kamu, nanti benda tu tak ada markah. Jawablah 4 saja tapi mendalam. Okay, so ini adalah assignment evaluation form. Madam percaya assignment evaluation form ni masing-masing dah dapat dan dah isi, betul tak? Dah isi ke belum? Dah. Dah kan? Dah kembalikan pada Madam ke belum lagi? Belum kot. Betul tak? Belum.
Belum, okay. So kelas rap akan kutip pada madam dan bagi pada madam minggu depan. Boleh ke Aris ni? Bagi pada madam. Okay, tulis Bagi nama. madam. Alright. Tulis nama kamu dan nombor matrik semua. Okay, tulis nombor matrik apa semua dan semua ahli grup lah. Okay, kat sini kadang-kadang ada pelajar yang dia tidak puas hati dengan kawan dia, yang dia rasa kawan dia tak buat, tak menyumbang, dia tak letak nama. So sometimes ini terjadi kadang-kadang pensyarah pun ialah tak boleh nak cakap apa sebab kalau dia tak menyumbang, kadang-kadang memang rasa tak deserve untuk letak nama. Sebab ini 30% kalau dia tak menyumbang, dia rasa it is right for the group members untuk tidak meletakkan nama pelajar itu. Okey, dan pelajar itu mungkinlah kena buat secara individual. So hati-hati sebab madam benarkan kalau kamu tak nak letak nama ahli grup yang tidak menyumbang ataupun orang panggil sleeping partner. Tidur je memang tak buat apa. Okey? Sebab ni markah banyak. Tak baik, tak elok buat macam tu Okey, ini adalah assignment evaluation form. Kelas rep kena bagi pada madam minggu depan. Madam letakkan satu drive, kamu letaklah. Okay, senang semasa kamu present tu madam tahu nama dan madam bagi markah. Kenapa? Kerana kita akan start dengan video presentation dan video presentation dia akan dinilai mengikut individu. Okay, presentation will be individually weighted based on these 5 criteria. Okay, so kamu letaklah kalau kamu presenter number 1, letak nama Aris ni. Yang kedua, siapa? Yang ketiga, siapa? Sometimes ialah ODL ni kadang-kadang kita tak kenal nama. Boleh ke masa presentation tu, semasa kamu bercakap, letak tag nama atas tu Aris ni, Daniel, letak nama Hasiah, letak nama siap-siap atas tu semasa presentation supaya pensyarah ataupun penilai tahu siapa yang present. Kerana markah untuk presentation adalah berdasarkan individu. So, madam akan tengok kepada 5 kriteria yang membawa kepada 50 markah. So, sila jaga Okey, kamu akan record video ni. So walaupun ianya berekod, sila pastikan your physical appearance. Pakailah baju yang sesuai semasa presentation. Janganlah berpakaian t-shirt ataupun apa-apa. Kalau ada blazer lagi bagus. Kalau baju kurung ke apa ke, tak apa. Baju Formula 1 ke, okey. Okey, yang lelaki pakaian kemas lah. Kena ada tie, kena ada baju berkollar, bukan t-shirt lah, kemeja sebab ini kita nak latih kamu semua supaya bila pergi interview, even sekarang interview secara online pun takkanlah kita nak pakai t-shirt. Dulu adalah Meda tengok ada pelajar yang selamba je present, top cap ke belakang, ala-ala K-pop. Tak boleh lah, walaupun kita duduk rumah kita kena jaga Macam Madam boleh ke pakai baju kelawar? Tak boleh, Madam kena mandi bersiap elok-elok sebab walaupun kita secara online, kamu nampak Madam pun nampak kamu. Okay. Yang kedua, your presentation skill. Okay, ramai pelajar yang dia sekadar membaca apabila present. Walaupun record video, membaca, kita tahulah membaca macam orang kata faham tak bila membaca macam Madam tak membaca, Madam bercakap dengan kamu semua, Madam berkomunikasi kamu. Madam baca je, bosan lah semua. Macam tu juga dengan Madam nak tengok 2 kelas punya video. Okay, so kamu janganlah baca, penilai akan bosan dan daripada 10 markah memanglah Madam akan bagi sikit je markah. Yang kedua, okay, English adalah bahasa medium untuk kita belajar. Walaupun dalam UiTM kita tidaklah bercakap 100%, tetapi nota, okay, presentation kita and then apabila kita menjawab test, kita menggunakan English. Cuma masa macam ni Madam cakap bahasa Melayu lah sebab kita percayalah senang sikit nak sampai, tetapi informal, secara formalnya present kenalah guna English. Okay, so buat skrip siap-siap, practice makes perfect. Okay, alright. So yang seterusnya content. Content bermaksud kalau kita ni pakai meletup dah, bercakap, berdebu bahasa Inggeris, English semua kan. Tapi kalau content kita salah, maknanya orang suruh jawab elements of state, jawab functions of state pun akan memberi kesan kepada
markah. Okay, so make sure content kamu tu betul. Tapi madam tak berapa suka juga kalau pelajar-pelajar ni asyik suruh check content je. Kena tengok dalam buku kena check sendiri sebab kalau madam check content, habis madam jadi group members je. Kalau madam nak tengok semua penat juga madam, bukan penat macam pening sebab madam seolah-olah kena menilai 2 kali sebelum present dan selepas present. So kamu kena make sure lah content kamu tu betul ya. Okay, dan last kali question and answer session, Q&A session lah. Kalau kamu tengok 1, 2, 3, 4, okay, 4 kriteria yang atas ni madam akan tengok semasa kamu punya video record lah. Tetapi semasa question and answer session or Q&A session, kita akan stop video, kita akan suruh 4 orang ya, paling ramai pun ahli untuk on camera dan rakan sekelas kena tanya lah. Okay, so yang ni dia jawab secara live. Okay, so jawab soalan mesti berbagai-bagai, kamu kena sedia dengan ni lah nak cari buku apa semua kan supaya dapat menjawab soalan dengan betul. Kau dapat jawab soalan dengan betul, dengan yakin, bahasa Inggeris okey kan, dengan tepat kan. So tak ada sebab madam tak nak bagi full mark. Okay, madam seorang yang okey je boleh nak bagi full mark sebab bagi madam full mark is someone is boleh diberi for someone who deserve it. Okay, siapa yang boleh dapat bolehlah. Okay, so total adalah 50%. Banyak 15 dan dia akan convert jadi 15%. So yang ni your individual punya battle lah. Okay, perjuangan individu. Okay, so kalau dia ni cakap tak okay, dia je lah. Okay, so sebab tu madam suruh kamu masa record, kalau katakan si A tengah present, letaklah nama A supaya semasa presentation tu pensyarah tahu. Dan janganlah buat macam A, lepas tu B present, lepas tu A pergi A balik. Pening ya, buatlah A, pening tu presenter nak menilai. Okay, so dia markah. Okay, so dia macam mana? Assalamualaikum. Tadi madam lost ke macam mana? Madam. Lama tak? Ya, tak, baru lagi. Ha? Madam kat mana dia tadi tu? Ya, presentation dah. Baru lagi Okay. madam. Yang kat sini ke? Asyik baiklah. Okay. Okay, so okay. Okay, dengar tak? Clear tak? Clear. Clear madam. Right.
Risaunya lah. Okay, dah cakap berjam-jam tiba-tiba tak ada orang. Okay. So record lah masing-masing. A record kat A, B record kat B. Lepas tu tibalah masa untuk edit your video. Okay, tak apa kalau kita tegur kawan kita. Kita cakap macam, rasa kau punya ni macam ni lah. Macam tegur secara berhemah lah. Okay. Supaya markah dia okay. So masing-masing lepas tu dah gabungkan, editlah video tu supaya yang tak okay kerat. Untuk jadikan satu video senang. Lepas tu upload kat YouTube. Okay, YouTube paling mudah sekali. Nanti semasa kelas, masa tu Madam akan mainkan. Habis je Madam mainkan video kamu tu, kamu semua kena ready for question and answer session. Soalan pun Madam akan kontrol, bukanlah kontrol. Mana kalau katakan kawan-kawan tanya soalan yang tidak berkaitan, Madam akan suruh ubah soalan. So maksudnya, janganlah kamu risau kawan-kawan ni nak mengenakan kamu. Sebab Madam akan tengok juga kalau soalan tu rasa tak ada kena mengena ataupun terlalu tinggi sangat ke, Madam akan suruh tukar soalan lain ya. Ini 10 markah lah untuk ni. So all together 10 markah. Okay, nak tengok tak example of video-video yang lalu? Nak tengok ke? Madam ada lagi link? Alright. So kita tengok ya. Alright. Masuk pula. Okay. Okay, try kita tengok. Gunaan anda tidak dapat diproses. Alright. Tidak apa. Tengok YouTube. Boleh tak? Ni antara contoh-contoh video. Nampak ke? Nampak Madam. Okay. Tapi kita tengok sikit-sikit je lah Ni okey lah kira ada slide, ada muka dia. Okay. Letak nama kat sini. Letaklah mana-mana. Okay. Ni nampak kan pelajar ni macam agak membaca. Yelah sometimes susah je tapi jangan nampak sangat membaca. Okay. Tengok yang ni pula. Tapi ni suara tak dengar. Ini kalau suara tak dengar ni Madam sakit hati lah. Nanti Madam akan mula potong markah. Madam dah buat dah. Madam dah buat volume tinggi pun, lepas tu ambil apa, kadang-kadang Madam ambil earphone dengar pun sangat susah nak dengar. Madam akan mula mengerat markah yang ni okey. Suara dia dengar lah, tapi dia banyak membaca jugalah. Okey. Okey, yang ni satu kan. Okey, tapi banyak jugalah benda kena baiki sebab Madam tak cakap pun bagus, tapi bolehlah try tengok. Ni tak boleh nak on ke? Sekejap. Okay. So, ada benda yang kamu boleh kena elakkan. Okay, yang pertamanya, video janganlah terlalu panjang. Madam rasa bawah 10 minit okey lah. Ada pelajar buat 20 minit. Ingat ini apa? Drama pendek. Pening juga Madam nak tengok 20 minit. Okey, cakap jangan panjang sangat lah. Asalkan Madam nampak kamu punya skill, bendanya sampai okey lah. Unclear sound. Macam tadi lah, tak dengar apa budak ni cakap kan. Dan yang ketiga adalah presenter only read. Yang ni pun masalah lah. Okay, so ada juga yang geram Madam nak tunjuk. Biar nanti memalukan pula. Duduk gelak-gelaknya masa ni. Okay, mu pula. Yang tu dia hantar ke Madam video presentation. Sakit hati Madam. Okay, dia macam dia recordkan perbualan dia orang 4 orang dekat Google Meet. Lepas itu dia hantar, dia langsung dia tak edit, tak apa. Weh, memang menyirap Madam bagi fail. Madam rasa memang fail ya. Janganlah fail dah lah 15%. Alright. So,
buatlah yang terbaik. Dia rasa okay kot, sebab korang kan dah biasa buat video, alright? Okay, lepas tu habislah presentation. So lega sebabak. So pada minggu ke-14, okay, kamu kena hantar written report. Written report memang guna word lah. Guna words, and then kamu akan type lah. Okay, so ini adalah rubrik atau perkara yang madam akan tengok dalam dalam written report. Apa mah? Iaitu introduction 10 markah, content lah ada ke 30 markah. Kalau katakan ada 4 isi, madam akan bagikan dalam 30 lah. And then conclusion dan juga references 50 markah. Okay, banyak sangat markah yang RP peruntukkan untuk assignment. So perlulah kamu buat betul-betul dan macam mana orang kata, macam orang cakap spend masa yang banyak untuk 30% ni. Okay, so apa perkara yang kamu kena avoid untuk written assignment? Yang pertama, poor format. Kalau tengok pun sakit hati dengan tak justify, tak ada page number, reference tah benda-benda. Mana reference kamu? Madam Farizah Notes. Hello, tak boleh lah buat macam tu. Kan Misha dah ajar cara-cara nak buat reference guna APA format. So kenalah tengok, okay. Too long, ya Allah, mentang-mentang lah apa boleh ambil ke mana ke sana sini, 30 page dia bagi kat pensyarah dia. Pening main dia nak tengok. Jangan panjang sangat. Level kamu ni bawah 10 page je, ya. So atau itu kesalahan yang ketiganya, pelajar ni orang dah tegur, okey bukan dia dah tegur, okey jangan buat macam ni, kena buat macam ni, dia tak ambil pun ikut dia buat juga sebab dia dah buat report ni siap-siap masa buat video tu sebab nanti cepat hantar. Tak payah, madam dah cakap dah. Report hantar selepas presentation, selepas madam komen, selepas kawan-kawan komen. Okey, barulah hantar. Supaya kalau ada benda yang kena baikilah barulah kita pun hantar guna soft copy je. Okay. So ataupun yang seterusnya, too many cut and paste from internet sources and plagiarism. Kamu ingat madam tak baca Madam baca walaupun banyak page dan sekali jeling kadang-kadang kita tahu sangat ini ayat. Madam kalau typing error tu madam memang perasan. Kalau kamu perasan madam bulat-bulat kena kamu punya midterm test kan. Madam perasan lah tu. Okay. Kadang-kadang madam tengok tak ada full stop. Okay. Tak boleh So terlampau banyak cut and paste dan buat plagiarism. Madam malas lah guna turn it in. Okay. Madam percaya pada kamu tapi janganlah kamu terlampau plagiat sangat. Alright. So okay, so good luck madam ucapkan untuk semua. Harap semua skor untuk assignment iaitu presentation and report sebab dia 30% daripada 50% dan inilah yang last, okay, perjalanan untuk kamu PAD 120, okay. So madam harap kita dapat belajar, kita dapat ni, madam ada apa-apa yang nak tanya ke? Ada apa-apa nak tanya ke berkenaan dengan assignment dengan presentation? Madam sedia menjawab. Madam nak tanya yang draft assignment yang kami hantar tu. Ya. Madam dah. Dekat YouFuture ke? Madam. Sekejap madam tengok sekarang lah. Okey. Susah. Kejap madam present semula. Okey, kalau tengok yang tu boleh lah kot. Kalau nak hantar personal-personal kadang main pening Okey, nampak ke? Nampak madam. Nampak. Kita hantar ke iDiscuss kan, betul tak? Betul. Alright, draft your assignment. Yang mana ni? 9 topik. Madam ambil yang ni lah, yang new ni lah. Betul tak? Sebab yang ni yang lama kan, betul tak? Betul yang new. Alright. Okay, madam tengok sekarang. Thank you sebab ingatkan. Kadang madam pun terlupa banyak ingat benda, banyak ingat kelas. Okay, draft. Madam tengok yang Wan Muhammad Akram dulu. Yang mana ni? Oh, korang dah hantar lah evaluation form. Betul tak? Okay. Alright, very good. 2A. Okay, madam tengok grup Wan Muhammad Akram dulu. So, kita masih ada masa lagi. Okay, Wan Muhammad Akram dia dapat soalan pasal power. Apa soalan dia Akram? And the gang? Daniel, Azhan, Saufi. How government does Apa dia? how does government obtain power?
How does government obtain power? Kejap. Oh, Allahu Akbar. How you should start. How does government obtain power? Okay. So letak kan. Okay, ini dia punya topik topik ni letak siap-siap. Tulis topik. Supaya pensyarah tahu benda topiknya. Okay. How does government obtain power? Pertama sekali, introduction. Kamu buatlah definition of power satu page. And then, soalan dia coercive power, reward power, expert, legitimate, reference power, conclusion, references. Okay. Yang ni betul. Okay. Cuma Madam nak tengok dia punya ni legitimate power. So pastikan yang dalam dia ni betul ke salah. Okay. Kalau boleh reward power satu page, expert power satu page, legitimate power satu page. Boleh ke? Sebab ini assignment dia kena panjang. Okay. Ni benda lain lah kan. Cover pun kena okey lah. Yang ni introduction. Kena numbering Madam suka. Type of power. Yang ni page lain. Okay, boleh tak Akram? Akram, apa pasal 343 words tu? Words bukan page. Okay. So, tambah-tambah lagi. Boleh? So, yang ni kenalah bold kan. Ya? Boleh Madam, kalau macam contoh, bagi contoh macam negara lain ke, boleh? Boleh je. Sebab Madam tak cakap pun Malaysia ke apa ke. Okay. Melainkan kalau soalan tu kata, okay, referring to the Malaysia cases, barulah kamu kena cari dalam Malaysia. Sebab tu it's very important untuk kita baca dan fahami soalan tu betul. Betul. Okay, Guru Akram ada apa-apa nak tanya lagi? Madam tengok beres tu. Ada lagi tak nak tanya sebelum Madam proceed ke kumpulan lain? Kumpulan Aisyah Fatihah pula. Alright. Okay, so dah ada ni evaluation form. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ingatkan. Alright. Okay, group members. Yang ni nanti buatlah elok-elok Discuss the merits and demerits of separation of power. Okay. Content 1, introduction, kamu buat details, explanation. Betul-betul sikit dia punya ni Apa itu separation of power? Content 1, buat types of separation of power. Content 2, merits. Ni sebenarnya dah bukan dah tersilap. Kamu akan dapat markah lain pula nanti. Maksudnya kat sini kamu buatlah content dia merits and demerits. Buat je merits. Okay. Yang kedua ni buatlah demerits. Okay, buat. Content 3 tak ada pun tak apa. Maknanya Madam akan bahagikan 30 markah tadi kepada dua benda ni. Alright? So tak payah buat benda-benda lain yang tidak berkaitan. Sebab content ni markah dia banyak. Dia 30. Madam akan bagikan. Okay? So fusion dengan types of separation of power ada ke types? Badan-badan lah kan ataupun branches of government letak sini. Okay, yang penting content dia merits and demerits kamu kena buat banyak page sikit kalau nak banding dengan introduction ke conclusion. So macam kalau content berapa page Madam? 7 page ke bawah. Introduction 1 page, conclusion 1 page. Sebab Madam tak nak kamu membazirkan masa dan ruang untuk benda yang markahnya sikit. Yang penting konten tu 30 markah. Yang lain pun penting juga tapi tengoklah pada markahnya. So jangan lupa buat references. Okay. Satu lagi jangan garis tau. Dia tak ada garis dalam format. Tak payah garis. Just bold kan. Hitam. Tapi ayat jangan bold kan. Jangan semua benda bold. Okay. Okay, group Aisyah Fatihah. Madam rasa okay tapi kamu kena tengok merits and demerits ni. Mungkin yang ni kamu buat 4, yang ni buat 4. Banyaklah tu. Alright. Boleh ke grup Aisyah Fatihah? Boleh, Madam. Boleh. Alright. Baiki kat situlah. Okay. Okay, yang seterusnya grup Cik Nur Suhilni. Alright. Tengok kat sini. Okay, tajuknya apa? Ni macam cantik lah cover. Cover macam ni. Madam, kemas. Okay, bila kita tengok, kita pun macam, kemas. Macam, faham tak? Okay.
So, tengok. Okay, ada makan, ada belajar. Ada table of content. Yes, very good. Kena ada table of content. Ini introduction. Yang ni yang madam maksudkan kalau tak justify ni. Ini menyampah selalulah kalau tak justify. Dia kena buat, dia kena justify. Tak susah pun ya. One click je siap dah. So, madam nak tengok content tu ni scopes of political science. S, ada S. Grammar tu penting ya. Okay. Introduction. Numbering. Jangan tinggal 1.0. Okay, itulah politik sains tu apa benda-benda. Behavioral, Bernard Berelson, Paul Lazarsfeld. Ya Allah, seriously. Dapat mana ni? Okay, janganlah terlampau copy paste sangat. Walaupun gunalah ayat sendiri. Baca, lepas tu buat ayat sendiri. Okay. Scopes 2.0. Okay. Tak payah buat ni macam ni. Madam nak dalam bentuk esei. Jangan buat dalam bentuk bulat. Ya. Esei berperenggan. Dan satu perenggan tu janganlah banyak panjang sangat. Maknanya kalau panjang sangat buat perenggan kedua. 2.1. Ni nak guna huruf besar ke macam mana? Types typical. Janganlah pening-pening sangat. Okay. Kamu boleh mencari tapi jangan sampai. Ni 2.2. Numbering kan. Okay. Lepas tu jangan panjang sangat ni. Macam tak ada hari esok. Buat perenggan lain kalau dah terlalu panjang sangat. Dia dalam 10 baris je. Okay. 7 ke 10 baris. Hidung madam ni sangat gatal ni. Okay. Public admin lah. Jangan duk buat bintang-bintang lah. Ya. Buat dalam bentuk paragraph. Ni references. Ni tengok retrieve on. Dia ada cara dia. Berapa bulan kamu tengok. Kalau buku APA format. Okay. Ambil dekat. Ada tu. Misha Terra bab-bab ni. Okay. References. Insert citation, insert manage sources kat sini. Boleh. Okay. Tapi kalau untuk website, dia ada cara dia. Artikel, journal, website. Buat kat sini je. Ada semua. Ambil kat references. Ni. Kamu masukkan dalam ni. Nanti kamu tekan OK. Nanti dia akan susunkan untuk kamu sendiri. Okay. Boleh cari dekat internet macam mana cara-caranya. Okay. Alright. So, okay lah ada reference. Jangan lupa insert page number. Insert. Putar. Sekejap. Page number. Mana page number? Ya Allah. Insert lah page number. Ya. Alright. Okay. Settle group Nur Suhil ni. Settle? Settle, madam. Alright. Okay. Siti Farah Akilah. Mana evaluation form ni? Tak ada. Kena berilah nanti susah madam nak ni. Okay. Nama 3 orang je kan? 3 orang je ahli kumpulan kamu? Madam. Lepas tu delete lah yang ni. Tak usah nak buat penimpalan madam lah. Nampak kosong-kosong gitu tak kemas. So draft. 4 sources of law that you can find example in your country. Nampak bila dia kata in your country dah kamu orang Brunei ke tak kan? Orang Malaysia. Okay, jadi dalam negara kita lah. So 4 sources of law. What is law? Okay, so religion. So cari contoh. Dia suruh kamu cari contoh. Contohnya relate lah dengan agama Islam. Legislature, relate kan dengan parlimen, Dewan Rakyat, custom. Ni macam okay ni. Cuma ni draft kan. So, kamu kena buat numbering, conclusion, jangan lupa references. Nampak okay dah ni. Kalau tengok pada content, okay. Okay. So, cuma kamu nak cari benda-benda dalam ni lagi. Ingat, madam cakap 1 point, 1 page ataupun lebih lah. Maknanya yang penting content. Kalau introduction dan conclusion, 1 page sahaja. Jangan nak banyak-banyak. Ya. Alright, itu grup Siti Farah Akilah. Ini grup Fatin Afifah pula. Madam tengok. Lecturer. Okey lah. Ni kenapa ni? Ni tak cantik. Bila kamu tarik dia jadi
Tak cantik. Jangan tarik. Jangan tarik. UiTM punya logo ni jangan ditarik. Sebab kalau kamu tarik dia jadi menyalahi copyright. Okay, title. Ini pun buatlah tengah-tengah elok sikit benda rasa. Okay, apa nama, apa. Nampak question tak ada. Boleh je, tak kisah. Apa? KFC tak ada. KFC. Kita nak makan apa esok petang ni? Lepas tu kata ayam bakar. Payah kan. Pizza, KFC tak ada. KFC memang tak ada. Okay. So kamu punya tajuk ni apa ni grup Fatih Afifah? Autocratic country that exists today. Oh, autocratic country that exists today. Sekejap, benda cari sekejap. Oh. Tajuk belakang-belakang dia. Sekejap. Autocratic. Mana soalan yang mana How does government. Soalan nombor berapa Nombor 8. With relevant example, discuss one country, chapter 8 that exists today. Okay, so yang ni kamu kena tengok luar negara lah. Okay. Types of autocratic. Sekejap soalan dia. Nampak tu soalan dia. Discuss one autocratic country that exists today. Kamu macam kamu ada tengok kamu punya soalan ni, types of country, auto elements. Ni semua tak payah ni sebenarnya. Okay, kamu akan jadi kepeningan pula. Tak payah. Autocracy that exists today. Maksudnya kamu kena pilih satu. Contohnya negara apa? North Korea ke? Lepas tu kamu kena cerita pasal North Korea tu je apa. Macam mana parti politik dia. Okay. Advantage pun tak payah. Kamu kena beritahu pasal dia punya government system. Tengoklah dia punya surat khabar dia, press dia. Mana yang kata, orang kata kat sana biasanya press dia ditekan. Maksudnya surat khabar tak ada. Lepas tu tengoklah dia punya political party wujud ke, tak ada biasanya. Kamu tengok sistem dalam dia. Pilih satu negara yang kamu nak, negara autokrasi yang kamu carilah, yang kamu cari mana-mana, contohnya North Korea, Oman ke, Brunei Darussalam ke, apa-apa. And then lepas tu kamu pun kamu pun pilih satu dan cerita pasal dia je. Tak payah nak cerita types of autocratic element. Tak payah, ni semua membazir masa je kalau kamu nak letak. Okay. Kamu pilih North Korea. Okay, ni. Tolonglah justify jangan buat macam ni Dia macam, even dalam test pun bina geram kalau pelajar buat macam ni. North Korea also practices the ideology of Judaism. Ni kamu dah cari ni, tapi panjangkan lagi lah pasal Korea. So macam mana kamu nak buat presentation kamu tu menarik? Buat gambar kan? Okay, ni negara Korea Utara. Tengok, madam pun cuba tengok crash landing on you. Bolehlah kamu buat sikit gambar-gambar yang nak menceritakan. Kita ingat kan cerita crash landing on you tu kita ingat kat Korea Utara kan? Tapi tak, semua dibuat di Korea Selatan. Tapi perasaan kita tu masa kita tengok tu kita rasa memang betul-betul macam kat Korea Utara. So boleh kamu gambarkan presentation kamu. Ini Korea, cari yang gambar. Sebab Korea Utara ni sebuah negara yang sangat tertutup. Jadi kita tak tahu apa benda dalam tu. Jauh sekali nak pergi sana nak buat penggambaran memang tak boleh. So macam mana dia dapat menggambarkan Korea Utara tu, macam itulah kamu kena buat juga dalam presentation kamu. Alright. So okay, kalau pilih Korea Utara senang. Okay, sebab banyak orang bercerita pasal dia lah. Okay. Okay, grup Aris ni. Okay. So, grup Aris ni 4 disciplines that related to political science. Okay, ni chapter 1. Okay, mana introduction? Introduction buatlah apa itu sains politik, macam-macam lah. Okay, lepas tu dia nak 4 je. So, kalau dia cakap terus terang dah 4, ambil je 4. Geografi, panjangnya lah. Okay. Ni space-spacekan sikit.
Mana ada perenggan macam ni ha. Perenggan tab kan selalu. Okay. Tab kan. Okay, baru nampak. Sakit hati ni madam. Bukan 3.0 yang Aris ni. Dia kalau dia content, okay, and then dia akan start dengan 2.1, 2.2, 2.3. Dia ada 1.0, 2.0, 3.0 je. Itu introduction, content, content tu tajuk assignment kamu, conclusion, okay. Reference tak ada, okay. So tak payah sampai 4.0, 100.0, tak ada, Cuma kamu kena main yang kecil-kecil ni je, okay. 4.0 mana ada. Okey, 2.3 lah kat sini. 2.4. Baru cantik. And then conclusion. Lepas tu buatlah reference. Okey, isilah page number. Mana page number kat handphone, kat media punya laptop ni? Geramnya lah. Tapi adalah page numbernya. Insert. Ke view? View. Tak lah. Okay. Alright. Okay, group Aris ni okay. Yang Madam tegur tadi. Okay, madam. Okay. Okay, dah tak ada dah. So, berapa group semua ni? Berapa group semua? Berapa group semua Aris ni? Dia tak terkira dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 group. Betul tak? Betul tak? Betul, madam. Okay, so kalau macam tu minggu ke-12, 3 group present. Minggu ke-13, 3 group present. Okay, Aci tak? Boleh tak macam tu? Aci. Alright. So ada apa-apa lagi tak yang nak ditanya? Aisyah, ada apa-apa? Aisyah? Tak dengar Aisyah. Chat. Kalau malu nak bersuara ataupun banyak gangguan suara di rumah, sila letakkan kat chat. Okeylah, tak ada apa kot. Madam. Ya Allah Aisyah, minggu 12 dan minggu 13. Kita sekarang minggu ke-10 kan? Minggu 12 dan minggu 13. 3 grup 1 minggu. Okey. Okey, apa lagi nak tanya tadi? Madam, time Q&A tu. Tak dengar. Time Q&A tu. Aha. Semua orang wajib tanya ke? Taklah, kan ada 4 orang. Kan ada 4 presenter. Setiap presenter tu dia kena ada orang yang tanya dia lah. So, madam memerlukan at least 4 orang tanya. Okay? So, janganlah buat diam. Satu kelas tak tanya. Paling tidak 4 orang kenalah volunteer tanya. Okay, boleh? Boleh. 4 orang tanya atau 4 soalan untuk 4 presenter. Tengoklah berapa orang presenter, banyak itulah soalan. Madam font macam biasa. Aku geram lah Aisyah. Ni, tengok dekat madam punya modul. Guna apa? Arial dengan Times New Roman. Format semua ada dah madam letak kat dalam modul. Allahu Akbar. Kejap ya. Orang ni. Semua nak madam tunjuk. Kami lupa nak letak. Kejap. Topics for assignment. Kejap. Tak ada. Ada ni. Tak ada. Format. Ada Kejap cari ya. Hey, ya Allah. Format. Tak ada pun. Okeylah, nanti madam hantarlah format tu boleh. Font macam biasalah, Arial dengan Times New Roman, ya? Boleh? 11. Boleh, 11. madam. Times New Roman 12, Arial 11. Okey, lagi ada apa-apa lagi nak tanya?
Tak ada dah kot. Ada lagi ke Rizni? Ada lagi ke Salawati, Rezwan, Nikmar Hayu, Naili Tak ada Husna? madam. Alright, okay, so bolehlah ada masa terluang ni discuss lah dengan kawan-kawan macam mana sebab 30 markah, 30% sayang ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank you, madam. madam. Alright, Thank you, madam. alright.